organisasi secara kajian kes. Organisasinya sudah ada. Macam minggu lepas, macam sebelum ini kamu buat kerja kamu pilihlah kerjaya kamu. Kerjaya kamu adalah seorang chief executive. Chief executive kerja dekat mana? Dekat hotel. Hotel tu ada siapa? Ada sekian. Bahagian kitchen saja ada jawatan masing-masing. So ada organisasi kamu tu. Jadi arahannya anda diminta untuk mengkaji beberapa isu permasalahan disiplin pekerja. Very mudah. Isu disiplin pekerja melalui media cetak atau media massa seperti internet, surat khabar, majalah buku dan kemudian kaitkan isu tersebut dengan teori etika yang telah anda pelajari. Very simple. Isu masalah disiplin, saya rasa kamu dah sedia maklum apakah permasalahan disiplin yang ada. Kalau tak nampak contoh dekat luar, dekat tempat kerja, cari dalam college sendiri, cari dalam kalangan rakan-rakan kamu, dalam persekitaran kamu. Lepas tu, cari dekat mana? Media cetak atau media massa, dan juga kaitkan dengan teori etika dalam bab modul 2. Okey, modul 2 etika yang anda pelajari. Next slide. T untuk drum roll. Ting. C untuk konfeti. Okey, tujuan. Sama macam yang kita buat tadi, tujuan ini memberi pendedahan kepada kamu belajar berkaitan tentang teori etika dengan isu permasalahan disiplin pekerja dalam sebuah organisasi. Sama juga arahannya macam tadi. Very easy. Okay, kenapa saya kata yang nombor 2 ni penting untuk kamu bergerak sini? Sebab ini adalah projek individu. Sedangkan yang lain pun susah nak reply. Jadi saya berharap sangat kamu usaha untuk diri kamu gerakkan diri kamu. Kamu ada masalah internet, kamu tak faham, kamu susah nak cari maklumat, rujuk pada saya selaku pensyarah kamu yang membantu kamu dalam etika profesionalisme nak menyiapkan dan menjayakan kursus ini. Itulah tujuannya. Okay, jangan ditinggal sahaja. Okay, first, projek individu untuk kamu dapatkan diri sendiri, usaha kamu. Tak ada kumpulan, tak ada partner. Yang kedua, kumpul bahan atau maklumat daripada pelbagai sumber. Disebabkan kamu mungkin terhad, tak boleh ke mana-mana sekarang, kamu mungkin ada surat khabar dan juga kamu ada buku dan internet. So cukup 3 dari situ saja. Tak perlu pergi library cari jurnal apa semua. Menyatakan beberapa isu disiplin pekerja. Contoh disiplin pekerja dekat sini apa? Kalau kamu pergi tempat kerja, apa masalah pekerja yang ada? Yang kamu dengar ataupun yang kamu dalam kursus kamu pun di VM1 ni akan ada masalah. Ada nak respon siapa-siapa? Kamu dalam asrama, kamu dalam MPP, kamu dalam kitchen kamu, apa masalah yang kamu ada? Saya jawab. Okey. Masalah hadir lewat. Selalu datang lewat. Balik-balik si Abu yang datang lewat. Orang bilang datang 7.30, dia datang lagi jam 8. Jam 8 pun kalau dia datang. Dia jadi satu habit. Jadi itulah masalah dia. Lepas tu ada pembuktian tak kenapa itu ada masalah? Kamu ada nampak kamu ada baca kat internet. Masalah kehadiran menjadi punca syarikat itu gagal. Cari contoh dekat situ. Kalau ada pembuktian lagi bagus, sertakan. Dari mana kamu dapat sumber tu? Dan yang keempat, menerang faktor berlakunya disiplin pekerja. Tadi kita dah pilih dah faktor isu disiplin pertama selalu datang lewat ke tempat kerja. Dan apakah faktor berlakunya isu disiplin pekerja? Apa isu yang menyebabkan dia lewat ke tempat kerja? Mungkin dia buat 2 kerja, mungkin dia selalu bangun lambat, ataupun mungkin dia ada masalah kenderaan. Okey, kita dah jumpa isunya, kita cari faktor dia, apa punca, apa penyebabnya. Dan kemudian hubung kait isu disiplin dengan teori etika yang dipelajari. Itu kamu akan faham lagi bila kamu baca modul 2 balik. Okey, dan juga dalam template jawapan yang saya sediakan. Okey, dan yang keenam, menyelesaikan permasalahan isu disiplin pekerja. Okey, tadi isunya selalu datang lewat. Itu ada masalah. So macam mana kita nak selesaikan? Okey, saya akan bincang lagi dengan diri sendiri. Okey, apa penyelesaian dia? Kamu rasa apa? Kalau orang datang lewat ni, kita nak bantu macam mana? Kita balik-balik muka dia je. Kita minta lah dia. Okey, baik.
Dia minta dia datang awal, set masa, hi Crispy, welcome. Okay, jadi cadangan kamu, penyelesaian kamu apa? Kalau itulah kita satu bagi contoh je. Saya perlukan 5 ni sekarang. Saya dah bagi satu contoh, datang lewat. Kenapa datang lewat? Macam mana kita nak selesaikan masalah datang lewat tu? Sekarang kamu perlu dapatkan lagi 5 contoh daripada sumber internet ataupun majalah ataupun buku-buku bacaan ilmiah supaya kamu boleh lengkapkan dan sertakan jawapan dalam kajian kes kamu. Baik, seterusnya. Okey, langkah kerja. Disebabkan nak dapatkan 40% tu, mestilah ada benda yang kamu perlu ikut supaya kamu dapat capai 40%. Okey, yang lengkapkan PB1 tu dah lengkap. Sekarang nak lengkapkan PB2 pula. Yang pertama, pengenalan. Kena pasti permasalahan disiplin pekerja yang anda tahu. Okey, kena bagi tahulah. Masalah pekerja sekarang sekian, masalah disiplin pekerja kian meruncing dalam negara. Hal ini berikutan, kamu petik daripada kamu di BBM1 dah belajar ke benda ni. Okay, petik daripada internet. Menurut Puan Yusrina 2020, masalah disiplin pekerja sering berlaku disebabkan oleh ketidakakuran pekerja. Sekian lah. Okay. Seterusnya nyatakan 5 saya perlukan 5 tak lebih tak kurang. 5 isu disiplin pekerja, menyatakan 5 isu disiplin pekerja, melampirkan 5 gambar. Okey, 5 bahan. Contoh tadi kita letak datang lewat tempat kerja, kamu Google gambar lambat lewat datang tempat kerja. Kalau rasa nak mantap lagi, kamu ambil gambar sendiri, pakai baju kerja, lewat datang tempat kerja. Adik kamu jadi bos kamu. Oh lewat, sorry bos, kamu datang tengok jam, gambar lewat. Okey. Dan juga yang ketiga, kita kena pasti 5 faktor punca tadi Okey. Menerangkan 5 faktor berlakunya isu disiplin. So, satu masalah, satu keterangan, satu faktor dan satu penyelesaian. Hubung kait. Dan yang kelima, penyelesaian masalah pun 5 juga. Kena cukup 5. Kalau tak cukup, nanti macam mana nak lengkapkan markah dia. Yang terakhir, refleksi, dan yang paling penutupnya adalah rujukan. Semudah itu. Kalau kata tak mudah juga tertahulah ni. Mudah ke tidak? Angkat tangan. Angkatlah tangan tu. Okey, mudah kan? Okey, Arena lah yang paling penunjuk hati. Terima kasih. Afiq pun adalah seorang dua. Okey, thank you. Okey, next. Rubrik kita. Okey, apa yang kita akan capai lagi untuk benda ini, untuk penilaian kajian kes. Kita nak pergi yang kat bahagian last sekali tu. Sangat baik. Fokus kamu dekat sangat baik saja. Apabila kamu tulis kamu punya kajian kes nanti, dalam kajian kes kamu, pastikan kamu melengkapkan semua yang telah diminta dalam rubrik, iaitu kena pasti 5 isu. Okey, kalau kamu kurang 1, saya tak bolehlah bagi markah 9 hingga 10 markah. Okey, komunikasi bertulis, menulis 5 langkah penyelesaian dengan jelas. Okey. Dan etika profesionalisme, menjalankan tugas yang diberi dalam sebab kerja dengan ditetapkan. So kata, kalau saya bagi seminggu, siapkan seminggu. Kurang lagi bagus. Okey, elakkan buat kerja satu Ahad, elakkan buat kerja malam. Sebab tu dah ada 2 jam satu hari tu, dah ada tengah malam kamu main game. Kalau rasa bosan main game, kamu cuba buat kamu punya PB kamu ni lebih produktif lah orang kata. Gitu. Alright. So, sebab tu juga saya nak sarankan penekanan. Kalau kamu buat kerja tu, tak salah untuk kamu rujuk bahan ataupun buat rujukan dalam internet. Cumanya apabila kamu copy dan paste tu, tolong kita belajar untuk paraphrasing, buat ayat sendiri. Kalau copy daripada bahan Indonesia, bahasa Indonesia, mana mungkin perkataannya sama dengan kita. Kalau copy daripada bahasa Inggeris, mana mungkin bunyinya sama dengan kita. Jadi olah ayat itu dengan bahasa Melayu yang betul, bahasa Melayu yang jelas, ejaan pun kenalah betul. Supaya hasil tulisan ilmiah kamu itu berkualiti. Okey, baru ada etika dan profesionalisme. Alright. Okey, ini yang paling penting. Bab rujukan tadi rujukan. Saya dah sampaikan dalam kamu punya PB1 dan saya dah pula minta Ronald dan
Daniel perbaiki. So sekarang dia pun tak tunjuk siap-siap. Bila saya dah bagi link tu untuk kamu rujuk, sebab apa? Benda ni sangat penting walaupun sekarang baru tahun 1, tapi tahun 1 lah penting. Sebab apa? Kamu diploma memang kena tahu untuk penulisan akademik. Rujukan style yang kita gunakan adalah APA. Ada 2 jenis ke 3 jenis saya, MLA lagi satu pun. Tapi yang kita guna adalah APA style. Kita pun sistem APA, sistem penulisan akademik lah. Rujukan ada banyaklah artikel ni daripada internet. Saya letak ini yang utama sebab apa? Ini kita selalu buat. Ini yang kamu selalu cari. Dan juga bila kamu nak cari rujukan daripada internet, kamu pastikan dulu internet tu bahan bacaan atau artikel tu tahun berapa. Contoh tahun ni tahun 2021, kamu nak buat pasal tajuk dekat sini, masalah ketidakhadiran pelajar ke kuliah. Okey. Dia perlulah, ada tak Ustaz Noah? Tanda 5 tahun semasa rujukan. 5 tahun semasa kan? Okey, 5 tahun semasa 2021 maksudnya paling lama kamu punya benda bahan kamu boleh cari adalah di 2016. So, kamu tak bolehlah buat carian bahan daripada 2009 yang bercakap tentang kehadiran kuliah. Valid, memang valid. Memang isunya betul. Tapi kita nak bagi terkini. Okey, rujukan terkini. Mungkin berubah sudah. Tahun 2009, isu disiplin adalah pekerja curi tulang. Pekerja curi tulang. Tapi 2020, isu tu tiada sudah. Maksudnya kalau kamu ambil isu tu pun sebenarnya tak wujud sudah. Diorang tak curi tulang sekarang. Diorang curi duit. Kita kena cari isu terkini. Bukan yang dah tak valid dah. Kena pastikan 5 tahun semasa, 5 tahun terkini. 16, 17, 18, 19, 20. Okey, 21 ke 17 ke macam tu. Kamu kira lah dulu Okey, tengok contoh dekat sini kita nampak nama pengarang, tahun penerbitan, judul artikel dicondongkan, retrieve ni diterima tarikh bahan diakses daripada URL. Kenapa saya perlu juga sertakan penulisan LPA ni? Sebab ni sangat penting. Bila kamu hantar tu, kamu suka letak copy paste sahaja daripada zaman kamu SVM. Copy paste link. Itu salah. Okey, kami tak boleh buat apa pun. Okey, sekarang kita nak guna cara yang betul. Sebab ini pun nanti dalam penulisan projek tahun akhir kamu memang kena tahu sangat-sangat benda ni. Saya berharap sangat kamu faham benda ni. Okey, nama pengarang. Saya tak letaklah nama penuh saya. Letak Z di depan, I di belakang. Oh, ni terbalik ni. Okay, Z I Ibrahim 2019. Kamu cari dalam nama penulis tu. Mesti ada orang yang menulis ni. Tahun bila dipublish dipublish petikan ataupun artikel tu. Lepas tu tajuknya kamu cari dan kamu harus condongkan, italicize. Tarikh kamu terima Julai 1, 2021 from, kamu letaklah laman web tersebut, link dia terus. Okay, link dia bukan yang tajuk besar je zrights.com, kena yang link besar lagi, lebih panjang supaya kita boleh terus direct ke sana untuk kami double check betul ke kamu dapat sumber rujukan dari sana. And then after we are done with rujukan artikel daripada internet, kita ada rujukan daripada majalah. Kamu kat rumah kan ada majalah apa semua tu. Macam ni juga kamu nak buat. Nama pengarang, tarikh penerbitan, judul artikel dan judul majalah. Muka surat berapa. Okey. Nama juga sama, Z, koma di sini I 2020 Januari 20. Okey. 2020 di depan, Januari 20 di sini. Tajuk pun harus dicondongkan. Belajar pasif. Apa puncanya? Saya tanya saja. Okey. Dewan Siswa muka surat apa? 36 hingga 41. Tak risau. Tak salah pun. Okey, apa yang kamu dah cuba dapatkan sekarang, ikutlah keterdayaan kamu, apa sumber yang kamu ada. Okey, kalau ada buku, kamu juga perlu munculkan. Contoh nanti kan, kalau kamu dah buat pasal teori tu, kamu rujuk daripada mana? Harus daripada modul kamu. Jadi letakkan modul kamu sebagai rujukan juga. Itu kita sebagai ni lah bahan bacaan buku lah kiranya. Ada satu lagi contoh. And the third one,
This one saya tak buat kat sini sebab dia banyak. Okay, saya akan post dalam grup nanti. Dia ada banyak pilihan-pilihan dia. Penulisan rujukan akhbar. Kenapa saya minta rujukan akhbar? Sebab nanti kamu nak cari isu-isu disiplin tu, cari isu disiplin semasa di tempat kerja, isu disiplin pekerja. Okay, cari dalam surat khabar. Kalau kamu masih lagi membeli surat khabar, kamu ada majalah-majalah lama, cuba tengok apa masalah yang ada. Kalau tak ada, memang kita ada pilihan untuk semak ataupun buat carian dalam talian sahaja. Jadi pastikan surat khabar tu pun surat khabar yang valid lah. Sabah Post, Berita Harian, Utusan Malaysia, News Straits Time, apalah yang betul bukan yang daripada blog-blog apa tu yang keluar di Facebook tu. Yang orang share benda bukan laman web tak apa-apa tu kan. Jangan pergi benda yang macam tu. Itu tak valid, tak disokong dan tak diyakini fakta dan infonya. Mungkin benda yang tu pun dikopi dari orang lain. Habis sudah. Baiklah. So, kamu faham tak apa nak buat? On microphone. Bolehlah cikgu. Boleh? Bolehlah cikgu. Okay. So senang je. Kamu dah buat modul 1 individu, kamu dah settle seorang-seorang. Sekarang dah siapkan hilang sudah suara saya. TV2 ni pun individu saja. Saya akan bagi masa 1 minggu. Kamu rujuk dekat modul 2. 1 minggu untuk kamu siapkan sampai hari Isnin depan. Hari Isnin untuk kamu hantar.